Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Iqbal Channel. Kembali sama-sama Reaction. Dari TV News kita akan mengupdate informasi terkini dari His Majesty Sultan Brunei, didampingi Baginda Raja Istri ya, Permaisuri Queen Salehah di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan terkini dari negara Malaysia, yaitu kunjungan ataupun lawatan dari yang di-Pertua Agong Malaysia, Sultan Ibrahim ya, kepada Baginda Sultan Brunei yang tengah berehat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Diberitakan lawatan tersebut dikarenakan juga sebelumnya yang di-Pertua Agong Malaysia menerima pemimpin-pemimpin ASEAN, dan kita akan sama saksikan juga. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima kunjungan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia di Institut Jantung Negara. Sama-sama mendoakan. Sebelumnya Yang Pertua Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima kehadiran Perdana Menteri Malaysia dan juga pemimpin ASEAN yang juga Majelis Kerjasama Teluk GCC seperti China dan Timor Leste. Pada event tersebut, Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim menjunjung kasih kepada Yang Pertua Agong Sultan Ibrahim atas perkenan menerima kehadiran pemimpin ASEAN, Majelis Kerjasama Teluk GCC, China dan Timor Leste pada Majlis Santapan Diraja di Istana Negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata peranan aktif Seri Paduka Baginda dalam mengangkat martabat diplomasi negara amat sangat bermakna dan menjadi tonggak kepada hubungan erat Malaysia dengan negara-negara luar. Kebijaksanaan dan kepimpinan Baginda Tuanku selaku Ketua Negara amat dihargai dalam memperkukuh hubungan dua hala serta memperluas kerjasama serantau yang mendukung kestabilan, kemakmuran dan keharmonisan antara negara-negara sahabat. Pemimpin ASEAN yang hadir pada majelis tersebut ialah Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Saleksi Sipadon, dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Turut hadir Perdana Menteri Timor Leste Sarana Gusmao, dan mewakili GCC antaranya ialah putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, yaitu Salman bin Hamad Al Khalifa, juga putra mahkota Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al Hamid Al Sabah, Timbalan Perdana Menteri Oman Said As-Saad bin Tariq Al Said, Menteri Luar Arab Saudi putra Faisal Farhan Al Saud, dan ahli Majelis Tertinggi Emirat Arab Bersatu atau UAE, dan pemerintah Ras Al Khaimah Sheikh Saud bin Sakhr Al Qasimi. China juga diwakili Perdana Menteri Li Qiang. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 diadakan di bawah kepengurusan ASEAN Malaysia 2025 yang bertemakan keterangkuman dan kelestarian. Ini adalah kali kelima Malaysia menjadi pengerusi ASEAN selepas memegang jawatan pada 1977, 1957, 5 kali Malaysia, yaitu 1977, 1997, 2005, dan 2015. Ya, kita bisa melihat bagaimana Yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim menzahirkan penghormatan negara
menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN ke-46 serta sidang kemuncak berkaitan dan menyifatkan sebagai cerminan komitmen kolektif rantau ini terhadap keamanan, kemakmuran, dan perkongsian dalam dan luar ASEAN. Dalam titah Sri Paduka Baginda pada Majelis Santapan Tengah Hari di Raja Istana Negara, sempena sidang kemuncak itu, Sultan Ibrahim bertitah penganjuran sidang kemuncak tersebut hadir pada tempoh masa yang amat penting di tengah-tengah kerumitan global yang semakin meningkat. Sidang kemuncak ini diadakan semasa dunia menjadi semakin sukar, menjadi harapan agar ASEAN dan rekan kongsinya terus bersatu dan saling menghormati untuk membina masa depan yang inklusif, bertahan, dan berpandangan ke hadapan. Itulah titah Sri Paduka Baginda yang Agung Malaysia ini. Sultan Ibrahim juga turut berkenan menzahirkan ucapan selamat dan juga welcome kepada seluruh pemimpin ASEAN serta pemimpin dari Majelis Kerjasama Teluk GCC dan China, dan menekankan komitmen Malaysia untuk memupuk hubungan serantau dan antar wilayah yang lebih baik lagi. Titah Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia ini berharap semua perwakilan dapat berbincang dengan baik dan mendapat keputusan yang berjaya. Semoga sepanjang tempoh berada di sini ada Anda dan rombongan dapat mengeratkan hubungan kerjasama yang menyatukan kita. Sekali lagi, setelah titah Baginda yang Agong mengucapkan selamat datang ke Malaysia. Walaupun ini mungkin lawatan yang singkat, Agong Malaysia berharap dapat menikmati layan mesra Malaysia pada para tamu-tamu negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga terhadir pada santapan tersebut antara pemimpin ASEAN yang hadir dan juga para tamu-tamu delegasi lainnya. Sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang bermula di Pusat Konvensi Kuala Lumpur diteruskan dengan sidang kemuncak GCC kedua dan sidang kemuncak ASEAN GCC China yang diadakan buat julung kali-kalinya dan juga event-event yang sangat banyak, dan tentu kita kembali lagi mendoakan Baginda Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzatul Daulah His Majesty dan juga Her Majesty selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dalam sehat walafiat. Sama-sama mendoakan. Sebelumnya Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima kehadiran Perdana Menteri Malaysia dan juga pemimpin ASEAN yang juga Majelis Kerjasama Teluk GCC seperti China dan Timur Leste. Pada event tersebut, Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim menjunjung kasih kepada Yang Pertua Agong Sultan Ibrahim atas perkenan menerima kehadiran pemimpin ASEAN, Majelis Kerjasama Teluk GCC, China dan Timur Leste pada Majelis Santapan Diraja di Istana Negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata peranan aktif Sri Paduka Baginda dalam mengangkat martabat diplomasi negara amat sangat bermakna dan menjadi tonggak kepada hubungan erat Malaysia dengan negara-negara luar. Kebijaksanaan dan kepimpinan Baginda Tuanku selaku Ketua Negara amat dihargai dalam memperkukuh hubungan dua hala serta memperluas kerjasama serantau yang mendukung kestabilan, kemakmuran, dan keharmonisan antara negara-negara sahabat. Pemimpin ASEAN yang hadir pada majelis tersebut ialah Perdana Menteri Thailand Paetong Tam Shinawatra, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Kamboja Han Manet, Perdana Menteri Laos Sanusi Sipanon, dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Turut hadir Perdana Menteri Timor Leste Sarana Kusmau, dan mewakili GCC antaranya ialah putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain yaitu Salman bin Hamad Al Khalifa, juga putra mahkota Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al Hamid Al Sabah.
Timbalan Perdana Menteri Oman Said As-Saad bin Tariq Al-Said, Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal Farhan Al-Saud, dan ahli Majelis Tertinggi Emirat Arab Bersatu atau UAE, dan pemerintah Ras Al Khaimah Sheikh Saud bin Sakhr Al-Qasimi. China juga diwakili Perdana Menteri Li Qiang. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 diadakan di bawah kepengurusan ASEAN Malaysia 2025 yang bertemakan keterangkuman dan kelestarian. Ini adalah kali kelima Malaysia menjadi pengerus ASEAN selepas memegang jawatan pada 1977, 1997, 5 kali Malaysia, yaitu 1977, 1997, 2005, dan 2015. Ya, kita bisa melihat bagaimana Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan penghormatan negara menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN ke-46 serta sidang kemuncak berkaitan dan menyifatkan sebagai cerminan komitmen kolektif rantau ini terhadap keamanan, kemakmuran, dan perkongsian dalam dan luar ASEAN. Dalam titah Sri Paduka Baginda pada Majelis Santapan Tengah Hari Diraja Istana Negara sempena sidang kemuncak itu, Sultan Ibrahim bertitah penganjuran sidang kemuncak tersebut hadir pada tempoh masa yang amat penting di tengah-tengah kerumitan global yang semakin meningkat. Sidang kemuncak ini diadakan semasa dunia menjadi semakin sukar, menjadi harapan agar ASEAN dan rekan kongsinya terus bersatu dan saling menghormati untuk membina masa depan yang inklusif, bertahan, dan berpandangan ke hadapan. Itulah titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ini. Sultan Ibrahim juga turut berkenan menzahirkan ucapan selamat dan juga welcome kepada seluruh pemimpin ASEAN serta pemimpin dari Majelis Kerjasama Teluk GCC dan China, dan menekankan komitmen Malaysia untuk memupuk hubungan serantau dan antar wilayah yang lebih baik lagi. Titah Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ini berharap semua perwakilan dapat berbincang dengan baik dan mendapat keputusan yang berjaya. Semoga sepanjang tempoh berada di sini ada Anda dan rombongan dapat mengeratkan hubungan kerjasama yang menyatukan kita. Sekali lagi, titah Baginda Yang di-Pertuan Agong mengucapkan selamat datang ke Malaysia. Walaupun ini mungkin lawatan yang singkat, Agong Malaysia berharap dapat menikmati layan mesra Malaysia pada para tamu-tamu negara. Dalam nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim juga terhadir pada santapan tersebut antara pemimpin ASEAN yang hadir dan juga para tamu-tamu delegasi lainnya. Sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang bermula di Pusat Convention Kuala Lumpur diteruskan dengan sidang kemuncak GCC kedua dan sidang kemuncak ASEAN GCC China yang diadakan buat julung kali-kalinya, dan event-event yang sangat banyak, dan tentu kita kembali lagi mendoakan Baginda Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzatul Daulah, His Majesty dan juga Her Majesty selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dalam sehat walafiat. Dalam titah Sri Paduka Baginda pada Majelis Santapan Tengah Hari Diraja Istana Negara sempena sidang kemuncak itu, Sultan Ibrahim bertitah penganjuran sidang kemuncak tersebut hadir pada tempoh masa yang amat penting di tengah-tengah kerumitan global yang semakin meningkat. Sidang kemuncak ini diadakan semasa dunia menjadi semakin sukar, menjadi harapan agar ASEAN dan rekan kongsinya terus bersatu dan saling menghormati untuk membina masa depan yang inklusif, bertahan, dan berpandangan ke hadapan. Itulah titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ini. Sultan Ibrahim juga turut berkenan menzahirkan ucapan selamat dan juga welcome
kepada seluruh pemimpin ASEAN serta pemimpin dari Majelis Kerjasama Teluk GCC dan China, dan menekankan komitmen Malaysia untuk memupuk hubungan serantau dan antar wilayah yang lebih baik lagi. Titah Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ini berharap semua perwakilan dapat berbincang dengan baik dan mendapat keputusan yang berjaya. Semoga sepanjang tempoh berada di sini ada Anda dan rombongan dapat mengeratkan hubungan kerjasama yang menyatukan kita. Sekali lagi, Sultan Titah Baginda Yang di-Pertuan Agong mengucapkan selamat datang ke Malaysia. Walaupun ini mungkin lawatan yang singkat, Agong Malaysia berharap dapat menikmati layan mesra Malaysia pada para tamu-tamu negara. Dalam nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim juga terhadir pada santapan tersebut antara pemimpin ASEAN yang hadir dan juga para tamu-tamu delegasi lainnya. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 yang bermula di Pusat Konvensi Kuala Lumpur diteruskan dengan Sidang Kemuncak GCC kedua dan Sidang Kemuncak ASEAN GCC China yang diadakan buat julung kali-kalinya dan juga event-event yang sangat banyak, dan tentu kita kembali lagi mendoakan Baginda Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzatul Madaulah, His Majesty dan juga Her Majesty selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dalam sehat walafiat, kesehatan, dan beristirahat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, yang kita bisa saksikan bagaimana persaudaraan dan juga keakraban Baginda Sultan Brunei dengan Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ini. Beberapa kali kita bisa menyaksikan event pertemuan baik yang ada di Malaysia ataupun di negara Brunei Darussalam, dan kali ini kunjungan dan lawatan bentuk daripada persaudaraan, kekerabatan diraja yang sangat-sangat akrab dari kedua pemimpin negara ini, dan tentu doa yang diharapkan untuk Baginda Sultan Brunei dari Yang di-Pertuan Agong Malaysia untuk semakin membaik dan mendapatkan kesehatan, sihat walafiat, dan bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang lebih baik, insyaallah. Kita lihat tentu Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga sangat merasa bersedih dan juga tidak ikut dalam santapan diraja di Istana Negara karena His Majesty Sultan Brunei ini merasa letih dan perlu beristirahat. Semoga semuanya dalam keadaan baik, dan tuliskan pendapat di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe, share sebanyak-banyak ke seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video terupdate lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.